Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tak terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru Ma'al Hijrah 1445. Mudah-mudahan tahun ini kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih dekat pada Allah dan makin jauh daripada perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ada yang tanya, Ustaz, kan Nabi SAW bukan hijrah pada 1 Muharram. Habis apa yang kata 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah? Macam lagu lah, memang lagu pun. Jadi lagu tu salah ke macam mana? Nabi bukan hijrah pada 1 Muharram. Okey. Jadi kita refresh balik sejarah, kan? Kita fikir balik sejarah supaya kita faham sebenarnya tak ada masalah pada lagu tu, dan tak ada masalah pun untuk kita menyambut Ma'al Hijrah, dan tak ada masalah pun untuk kita berdoa tahun baru serta doa akhir tahun dan sebagainya. Kita tengok balik sirah Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW berhijrah, Nabi SAW dengan para sahabat mendapat tekanan daripada orang kafir Quraisy. Ni semua kita tahu. Dan berlakulah apa yang dipanggil sebagai Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah pertama dan kedua pada musim haji. Pada musim haji, Nabi SAW jumpa dengan kabilah-kabilah, offer untuk mereka bersama-sama dengan perjuangan Islam. Akhirnya, pendekkan cerita, orang Madinah terima dan berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Lepas tu tahun berikutnya datang pula ramai-ramai orang Madinah untuk berjanji setia dengan Nabi SAW pada perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah ni berlaku pada musim haji. Musim haji bila? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah kalau ikut kalender sekarang ni bulan 12, bulan akhir sekali bagi tahun hijrah. Okey, habis dia daripada tu masuk tahun yang baru. Bila dah dapat janji setia itu, barulah Nabi SAW membenarkan pula para sahabat. Ada sahabat yang dah berhijrah sebelum daripada tu, tapi secara umumnya para sahabat mula berhijrah selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi bila tu? Bulan Zulhijjah. Lepas bulan Zulhijjah bulan apa? Bulan Muharram. Okey. Nabi SAW tak hijrah dulu. Nabi SAW hijrah pada 27 Safar. Kalau ikut kiraan kalendernya 27 Safar pada waktu malam. Ada yang kata waktu siang, tak kisahlah. Yang pentingnya Nabi SAW berhijrah pada 27 Safar. Dan bila Nabi SAW berhijrah pada bulan 27 Safar, Nabi sampai di Madinah dekat Quba pada 8 Rabiul Awal. Perjalanannya panjang. Dia bukan perjalanan sehari macam sekarang. Mekah Madinah naik train baru 2 jam setengah je. Jadi kita tak boleh letakkan secara spesifik 1 hari je Nabi hijrah. Tidak. Sebab ada yang kata Nabi hijrah 12 Rabiul Awal lah. Bukan. Nabi SAW hijrah 27 Syakban, Muharram, Safar, 27 Safar. Apa ni Ustaz? 27 Safar. Okey. Jadi 27 Safar Nabi sampai pada 8 Rabiul Awal. Okey, 8 Rabiul Awal Nabi berada dekat Quba. 9, 10, 11, 12. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So Jumaat itulah baru Nabi SAW masuk ke kota Madinah daripada Quba. Quba tu pun sekarang dah dalam Madinah dah. Cuma dulu dia di pinggir kota Madinah. Jadi 12 Rabiul Awal baru Nabi ke tengah kota Madinah. Jadi 12 Rabiul Awal tu baru sampai dekat tengah-tengah kota Madinah pada hari Jumaat. Okey. So habis yang tahun hijrah apa semua ni macam mana pula? Tahun hijrah ni dia mula-mula zaman Nabi SAW dia tak kira lagi tahun. Dia orang biasanya dia orang memang akan sebut tahun tu berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku. Kalau nak cerita lama-lama kan, macam contohnya tahun gajah. Kita biasa dengar kan, Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Dia tak sebut tahun berapa, nombor berapa, dia tak sebut. Dia sebut nama peristiwa yang berlaku waktu tu, peristiwa tentera bergajah nak datang serang Kaabah. Maka dipanggil tahun tu tahun gajah. Simple, macam tu je. Cara dia orang menamakan tahun-tahun tersebut. Bulan-bulan dah ada daripada zaman jahiliah lagi. Dan mereka menggelarkan bulan itu, bulan ini. Bahkan bulan haram ada, bulan halal ada. Itu pun dah ada daripada zaman dahulu lagi. Sampailah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Lepas Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar jadi khalifah, waktu tu empire Islam makin berkembang, besar. Kan? Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Dia menjadi gubernur di Iraq. Waktu tu dia dapat satu surat daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata benda-benda macam ini pada bulan Syakban.
Jadi dia pun tulis surat balik kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ini bulan Syaban ni, Syaban bila ni? Syaban tahun lepas ke, Syaban tahun ni ke, macam mana? Kan? Jadi sebab tak tahu kan tahun bila, cuma sebut Syaban sahaja. Jadi bila surat tu sampai pada Sayyidina Umar pun berbincang dengan para sahabat. Ada yang mencadangkan, kita buatlah tahun tu, nombor tu kita senang kira bermula daripada tahun kelahiran Nabi SAW. Ini menunjukkan para sahabat juga memuliakan tahun kelahiran dan saat kelahiran Nabi SAW. Yang keduanya, ada yang kata ambil tahun kewafatan Nabi SAW. Dan pandangan paling ramai di kalangan para sahabat, ambil tahun hijrah dari Mekah ke Madinah. Okey. Jadi bila dah bincang-bincang, Sayyidina Umar tanya pada Sayyidina Uthman, tanya pada Sayyidina Ali, tanya pada para sahabat yang lain, akhirnya diputuskan bermula tahun tu, nombor tu dikira daripada tahun hijrah Nabi SAW dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi lagu tadi macam mana? 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Perkiraan tahun Islam hijrah, betul lah tu, 1 Muharram yang dikira bermulanya. Okey, kenapa 1 Muharram pula? Sayyidina Umar pilih 1 Muharram, ada banyak hikmah dia. Salah satunya kerana bulan Muharram ini bulan orang balik haji. Orang balik haji pada bulan Muharram kebanyakannya. So bila bulan Muharram orang balik haji ni ibaratnya kembali kepada fitrah, suci daripada dosa, macam hari kita keluar daripada perut mak kita. Jadi bermula episod baru. Bermula episod baru, maka bermulalah bulan Muharram dikira tahun yang ataupun bulan yang pertama dalam tahun tersebut. Kedua hikmahnya, kerana macam kita sebut tadi, selepas daripada perjanjian Aqabah berlaku pada bulan Zulhijjah, lepas daripada tu bulan Muharram. Ketiga, kerana apa? Kerana bulan Muharram ini bulan haram. Jadi hikmahnya, mula tahun hijrah ni, tahun Islam ni mula dengan bulan haram dan berakhir juga dengan bulan haram. Bulan haram ni bulan yang dimuliakan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan juga satu lagi bulan adalah Rejab. So 3-1. Jadi bermula tu pada bulan Muharram, berakhir nanti bulan Zulhijjah. Dua-dua bulan yang dimuliakan, musim-musim ibadat bagi umat Islam. Jadi itu antara hikmah-hikmah kenapa tahun hijrah ni bermula pada bulan Muharram dan dikira sebagai bulan Muharram. Maka bermula daripada saat itu, pada pemerintahan Sayyidina Umar, mereka pun dah kira dah nombor tahun tu, tahun baru bermula Muharram, berakhir pada akhir Zulhijjah. Macam itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Jadi setiap orang Islam waktu tu dah melihat tahun bermula pada bulan Muharram dan berakhir pada bulan Zulhijjah. Maka datang pula amalan para ulama untuk mendoakan akhir tahun, doa awal tahun, mengambil sempena dengan tahun tersebut. Jadi tahun tu bila berakhir, kita pun kata, okay, mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita sepanjang tahun yang dah berlalu, terima segala amalan-amalan kita sepanjang tahun tersebut. Ini semua adalah perkara-perkara yang sangat digalakkan dalam Islam, kerana kita ambil saja apa saja suasana yang berlaku, apa saja peristiwa yang berlaku untuk mengingatkan kita supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri yang menunjukkan contoh, tapi bila datang saja bulan yang baru, bukan tahun yang baru, setiap bulan yang baru saja Nabi pasti akan berdoa. Jadi apa saja yang berlaku sekeliling kita ni, dia membantu kita untuk mengingat kita untuk berdoa. Macam itulah. Jadi apa masalahnya bila kita katakan tentang hijrah, kita katakan 1 Muharram itu tahun hijrah. Jadi ingat betul-betul peristiwa Nabi SAW. Jadi boleh ke tidak kita sambut ma'al hijrah, kita sambut awal Muharram, kita sambut ma'al hijrah, kita sambut 1 Muharram sampai 10 Muharram tu hari-hari yang dimuliakan. Bahkan para ulama memuliakan 10 hari pertama dalam bulan Muharram. Semuanya adalah perkara-perkara yang baik. Yang pentingnya kita ingatkan diri kita untuk belajar sirah Nabi SAW, menambahkan cinta kita pada Nabi SAW, dan kita usahakan supaya kita sentiasa berhijrah daripada yang buruk kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. InsyaAllah kita jadi yang terbaik. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.